Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya nak bacakan kepada anda semua bahawa menurut penganalisis politik yang terkenal di Malaysia, ini adalah perkara penting berkait dengan pengampunan Najib. Azman Awang Pawi berkata, isu tidak perlu dijadikan bahan. Isu apa? Isu pengampunan Najib tidak boleh dan tidak perlu lagi dijadikan bahan untuk menyalahkan mana-mana parti. Kerana urusan berkenan tiada kaitan parti politik. Nak ulang sekali lagi. Urusan pengampunan Najib Tun Razak adalah urusan yang tiada kaitan langsung dengan mana-mana parti politik. Sama ada dia pembangkang kerajaan maupun siapapun. Kerana semuanya itu adalah keputusan agung yang muktamad. Setiap ahli lembaga ada pandangan, tapi yang di Pertuan Agong ada keputusan akhir. Keputusan agung muktamad tidak boleh dipertikai sama ada parti politik, orang awam ataupun institusi katanya lagi. Jadi kalau lepas ini ada ahli politik, ada orang awam, ada NGO yang cuba mempertikai, cuba nak membawa perkara ini nak hebohkan, semua itu tiada gunanya. Bahkan untuk pengetahuan anda, keputusan mutlak dan muktamad agung ini tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Kalau nak cuba-cuba juga minta ampun, tidak akan dilayan sama sekali. Dan sekali lagi dinyatakan, perkara tersebut tiada kaitan dengan parti politik, apalagi mau dikaitkan pula dengan Anwar Ibrahim. Tiada kaitan. Dan lagi penting, jangan tiba-tiba pula salahkan DAP. Kerana selalu orang akan salahkan DAP. Padahal DAP langsung tiada kaitan dalam perkara tersebut. Dipetik daripada FMT, pengampunan kuasa raja, parti tidak perlu tembak rakan, kata penganalisis politik. Parti politik tidak perlu bercakaran tentang urusan yang merupakan kuasa mutlak raja-raja. Para penganalisis politik mengingatkan parti-parti politik bahawa pengampunan atau memendekkan hukuman seseorang pesalah merupakan kuasa mutlak raja-raja. Maka tidak perlu mereka bercakaran sesama sendiri. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata, keputusan lembaga pengampunan wilayah persekutuan mengurangkan kadar hukuman dan denda. Hukuman Najib Razak semestinya tidak melibatkan campur tangan politik. Setiap ahli lembaga ada pandangan, tapi yang di Pertuan Agong ada keputusan akhir. Keputusan agung muktamad tak boleh pertikai sama ada parti politik, orang awam atau apa-apapun institusi termasuk NGO nanti. Kata beliau kepada FMT. Awang Azman berkata, isu tidak perlu dijadikan bahan untuk menyalahkan mana-mana parti politik. Kerana urusan berkenaan tiada kaitan parti politik. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan semalam mengumumkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Najib dikurangkan menjadi 6 tahun dan beliau akan dibebaskan pada tahun 2028. Bekas Presiden UMNO itu juga diberi pengurangan hukuman denda daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Awang Azman berkata, kemungkinan pengampunan penuh pada masa depan juga urusan agong. Katanya, pertimbangan agong kita tak tahu, ini bukan kaitan kerajaan perpaduan. Jadi mereka pemimpin politik tak boleh tembak sekutu-sekutu, katanya. Sementara itu, Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia percaya keputusan lembaga itu semalam memberi kelegaan kepada ahli-ahli UMNO meskipun bekas presiden mereka itu tidak diberi pengampunan penuh. Keputusan juga menunjukkan pentadbiran Anwar Ibrahim sudah melaksanakan tanggungjawabnya. Ia kuasa mutlak hak budi bicara lembaga pengampunan, katanya. Walaupun dapat pengurangan separuh, yang penting usaha sudah dibuat. Ia akan meningkatkan imej Anwar sebagai ketua kerajaan. Saudara-saudara sekalian, ada penganalisis juga kata sebelum ini, apapun keputusan yang diumumkan, ia akan memberikan kesan dan akan kembali kepada Anwar. Dan terbukti benar
Sekarang ini ramai lagi yang tak faham-faham, masih lagi menyerang Anwar Ibrahim. Tetapi berhentilah menyerang Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, kerana seperti yang dikatakan oleh penganalisis politik ini, ia tiada kaitan dengan parti politik atau pemimpin-pemimpin parti politik. Ianya semua berkait dengan keputusan agung yang muktamad, dan keputusan akhir hanya agung yang boleh buat. Tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapapun, sama ada parti politik, orang awam, atau sesiapa juga institusi. Saudara, Awang Azman juga telah mengatakan ini, ulangan untuk Anda semua, isu ini tidak perlu dijadikan bahan untuk cuba menyalahkan mana-mana parti politik, kerana urusan berkenan tiada kaitan parti politik. Jadi kalau tiba-tiba ada idea yang timbul, ini semua salah DAP, itu semua adalah fitnah semata-mata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang menjangkakan Barisan Nasional akan tarik sokongan terhadap kerajaan. Dan ada juga yang menyatakan UMNO akan tarik sokongan. Ada yang kata bersediakah UMNO menjadi pembangkang? Bersediakah UMNO menjadi sebagian daripada blok pembangkang? Dan ada juga yang kata mungkin UMNO akan pindah di blok pembangkang, tetapi mereka masih sokong Anwar Ibrahim. Adakah itu boleh berlaku? Sudah pernah berlaku. Salah satu contoh yang paling mudah ialah Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Syed Saddiq Syed Abdurrahman keluar daripada kerajaan, kini berada kerusinya di blok pembangkang, tetapi masih menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim. Dengan kata lain, beliau jadi pembangkang, tukang simak imbang, tapi masih menyokong Anwar Ibrahim. Itu sebabnya Syed Saddiq Syed Abdurrahman masih mendapat peruntukan parlimen beliau. Adakah UMNO akan tiru langkah Syed Saddiq Syed Abdurrahman itu? Tapi ini pula jawaban daripada salah seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan tentang adakah UMNO dan Barisan Nasional atau UMNO Barisan Nasional akan bercerai dengan Pakatan Harapan. Ini jawaban Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar. Beliau kata kerajaan ataupun kerjasama PHBN tidak akan ada nikah cerai. Saudara-saudara, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar optimis mahu melihat jalinan kerjasama yang dibentuk bersama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN akan berterusan. Saya ingat lagi, kata beliau, sewaktu di pilihan raya kecil PRK Padang Serai, saya bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Jamil Kir Baharum. Jamil Kir kata, insya Allah kita kekal sampai pilihan raya umum PRU akan datang. Saya kata, bukan kekal sampai pilihan raya akan datang, tetapi kekal sampai bila-bila. Takkan nikah kemudian cerai, nikah kemudian cerai, kata Mahfuz sambil ketawa dalam satu sedutan video dimuat naik di Facebook beliau hari ini. Dalam video sama, bekas ahli Parlimen Pokok Sena berkenan turut mengimbau kembali detik kerjasama dengan UMNO BN selepas PRU 15. Kalau kita tidak bersama dengan UMNO hari itu, kemungkinan UMNO akan bersama dengan PAS. Tetapi akhirnya kita lihat masing-masing melunturkan ego untuk memikirkan soal kebaikan kepada kepentingan negara dan juga rakyat, kata beliau. Kita kena selamatkan dengan membawa satu warna Islam yang lebih bersifat rahmah dan mempunyai hubungan kasih sayang, bukannya permusuhan, kata Mahfuz lagi. Saudara-saudara sekalian, secara pribadi saya fikir UMNO tidak akan menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Mereka akan terus bersama dengan Anwar Ibrahim kerana menjadi kerugian yang sia-sia kepada UMNO BN kalau pada waktu ini mereka menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Tiada keuntungan bagi mereka langsung, bahkan dijangkakan Barisan Nasional UMNO akan lebih terpuruk kalau keluar daripada kerajaan.
Kalau Anda kata mereka boleh bergabung dengan PN, di sana mereka akan lebih terkubur. Kerana mereka akan perlu bersaing dengan dua parti yang berasas dan berwarna sama dengan mereka, berasaskan Islam dan Melayu. Nanti PRU akan datang. Berapa banyak lagi kerusi yang akan ditawarkan kepada UMNO? Itu cerita politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini keputusan terkini Anwar Ibrahim ataupun komen terkini Anwar Ibrahim berkaitan dengan pengampunan di Raja Najib. Rupa-rupanya, kata Anwar Ibrahim, Najib boleh mohon ampun sekali lagi dengan Sultan Ibrahim. Tetapi yang menjadi masalah besar di sini ialah sejauh mana Sultan Ibrahim akan melayan karenah politik Malaysia. Kerana Sultan Ibrahim, yang mana adalah Sultan yang di-Pertuan Agong kita telah memberikan amaran sebelum ini bahawa baginda tidak akan melayan karena politik yang keterlaluan, dan baginda hanya akan mengutamakan 33 juta rakyat Malaysia berbanding 222 pemain politik di Malaysia. Oleh sebab itulah menjadi persoalan besar daripada netizen sejauh mana beraninya UMNO dan juga khususnya Najib untuk menyampaikan pengampunan, memohon pengampunan pula ke atas, ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong baharu ini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak boleh merayu kepada yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, jika dia tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman yang diberikan oleh lembaga pengampunan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, proses pengampunan adalah di luar hak prerogatif Perdana Menteri dan kerajaan. Kata Anwar, dia menghormati keputusan agung sebelum ini. Sekarang kita ada agung yang baru. Apapun yang dirasakan seseorang itu sudah tentu ia bersifat politik. Kata Anwar, ada yang menyokong dan ada yang tidak. Ada satu pepatah kepimpinan mengatakan, bukan semua orang boleh disenangkan hati. Yang paling penting, buat perkara yang betul. Jadi kalau Anwar Ibrahim nak ikut semua kehendak orang, tak dapatlah buat apa-apa. Lagi pula Anwar Ibrahim sudah kata, keputusan pengampunan itu ialah hak prerogatif ataupun hak budi bicara Agong. Anwar Ibrahim tiada kuasa langsung, bahkan bukan sebahagian daripada ahli jawatan kuasa lembaga pengampunan tersebut. Jadi yang orang nak salahkan Anwar Ibrahim itu kenapa Anwar Ibrahim tiada kuasa apa-apa untuk melakukan pengampunan itu. Dan Anwar Ibrahim kata dia menghormati keputusan Agong. Tetapi kata Anwar lagi, mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa Anda mesti menghormati hak setiap orang yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada lembaga pengampunan. Sekarang lembaga pengampunan telah membuat keputusan. Jika seseorang berpuas hati dengan keputusan tersebut, itu adil. Jika tidak memuaskan tuntutan mereka, dia masih mempunyai ruang untuk merayu ke tahap berikutnya, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, bercakap mengenai keputusan lembaga pengampunan, Anwar berkata semua pertimbangan telah diambil kira sebelum Sultan Abdullah membuat keputusan tersebut. Saya pernah duduk dalam lembaga pengampunan sebagai menteri yang menjaga Kuala Lumpur dan kini dipegang oleh orang lain, kata Anwar Ibrahim. Tetapi sudah tentu Agong sebagai raja berperlembagaan berunding dengan peguam negara, Perdana Menteri dan ramai lagi. Baginda sudah tahu, Baginda sudah tentu bentang untuk menegakkan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Baginda adalah benteng untuk menegakkan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan semua pertimbangan itu diambil kira dan kemudian yang di-Pertuan Agong selepas mendengar daripada lembaga akhirnya memutuskan untuk mengurangkan hukuman sebanyak 5% yang bermakna pembebasan pada tahun 2028, kata Anwar lagi. Anwar juga telah menjelaskan bahawa ahli lembaga pengampunan
mempunyai lembaga pengampunan mereka sendiri yang diketuai oleh Sultan atau yang dipertuan negeri bagi negeri seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah, dan Sarawak. Mengikut perkara 42 dalam Kurungan 2 dan 42 dalam Kurungan 11 Perlembagaan Persekutuan, lembaga pengampunan bagi wilayah persekutuan terdiri daripada Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan, dan tidak lebih daripada 3 ahli lain yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan pelantikan yang diumumkan melalui Warta Persekutuan, terdapat 4 nama yang pelantikannya sah ketika pengampunan Najib dipertimbangkan. Ini bermakna sekurang-kurangnya seorang daripada mereka tidak lagi menjadi ahli kerana peletakan jawatan dan faktor lain yang boleh membatalkan pelantikan yang tidak diumumkan melalui warta. Pelantikan diraja ini membabitkan Prasad Sandorsham Abraham, para Masivam Arul Nasalam, Darul Salam Budin, dan Zahara Ibrahim. Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, antara kriteria pengampunan termasuklah apabila seseorang banduan telah menjalani 1/3 daripada hukuman penjara mereka sebelum membuat permohonan tersebut, dan banduan itu tidak boleh mempunyai kes jenayah lain yang belum selesai. Najib kini dibicarakan atas pertuduhan jenayah lain, termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram, membabitkan RM2.27 bilion dana 1MDB. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya yang paling kita tertarik dengan ulasan ini ialah ada 3 perkara. Perkara pertama ialah apabila Najib boleh mohon ampun sekali lagi dengan Sultan Ibrahim. Kalau mereka tak puas hati, mereka boleh memohon pengampunan daripada Agung yang baru, yaitu yang di-Pertuan Agong baru, yaitu Sultan Ibrahim. Namun menjadi pertanyaan ialah sejauh mana Sultan Ibrahim akan melayan karena itu sekali lagi. Karena kita tahu Sultan Ibrahim, Agung kita yang baru, adalah Agung yang sangat tegas. Selain daripada itu, apabila Tommy Thomas menyenaraikan beberapa perkara penting yang mana antara kriteria pengampunan yang boleh dipertimbangkan ialah apabila seseorang banduan telah menjalani hukuman 1/3 daripada hukuman penjara. Namun demikian dalam kes Najib, belum sampai 1/3 daripada hukuman penjara Najib sudah mendapat pengampunan 50%. Tetapi perkara yang kedua, ini adalah perkara yang memang muktamad dan memang diterima semua orang, yaitu kata Tommy Thomas, banduan itu juga tidak boleh mempunyai kes jenayah lain yang belum selesai. Yang ini mudah untuk kita faham. Bagaimana mau diampuni kalau dia masih mempunyai kes jenayah yang berkaitan dengan sabitan tersebut? Jangan-jangan nanti yang dirisaui ialah nanti kalau bersalah lagi masuk penjara nak minta pengampunan lagi. Banyak kali juga lah, berapa kali dah nak minta pengampunan, kata netizen. Itulah penyebabnya mungkin Najib tidak dapat pengampunan penuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara tentang isu pengampunan Najib Tun Razak. Anwar Ibrahim dikecam, dihentam, diserang berkaitan dengan pengampunan Najib itu. Tetapi yang malangnya ialah yang mengecam itu pula ialah bukan orang lain tetapi daripada kumpulan UMNO Barisan Nasional sendiri. Tapi kita bersyukur jawapan padu Anwar Ibrahim ini sungguh-sungguh menjawab soalan. Sebab ramai orang, ahli politik terutamanya di Malaysia ini, ada sikap dan sifat seperti yang ini, yang buruk, yaitu lain yang ditanya, lain yang dijawab, ditanya tak jawab, ditanya tak jawab, lain yang disoal, lain pula jawabannya. Tapi seperti biasa, Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjawab soalan itu dengan padu dan pastinya membuatkan kalau mereka ada air dalam telinga,
keluar meleleh air itu karena jawapan padu Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim kata beliau mahu atau Anwar Ibrahim membidas pihak yang tidak menghormati kuasa pengampunan agung. Saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang masih mempersoalkan, apalagi yang mempersoal secara terbuka, isu pengampunan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong itu boleh dianggap derhaka, biadab, dan paling penting, tidak menghormati kuasa pengampunan agung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya bersuara. Beliau berkata, semua pihak perlu menghormati keputusan lembaga pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Anwar berkata, keputusan itu dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum ini dan semua pihak perlu menghormatinya. Saya menghormati keputusan Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Sekarang kita mempunyai Yang di-Pertuan Agong baru. Apapun yang dirasakan oleh mana-mana pihak, sudah semestinya ia bersifat politik. Ada yang menyokong, ada yang sebaliknya. Namun mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa mereka perlu menghormati hak semua yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada lembaga pengampunan. Kini, lembaga pengampunan telah membuat keputusan. Jika ada pihak yang berpuas hati, maka ia dianggap sebagai keputusan yang adil. Jika tidak berpuas hati, maka mereka masih boleh mengemukakan rayuan, kata Anwar Ibrahim ketika ditemu bual dalam program Al Jazeera Mubsahir di sini hari ini. Anwar berkata demikian sebagai respon terhadap keputusan permohonan pengampunan Najib. Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun akan dibebaskan lebih awal, iaitu pada 23 Ogos tahun 2028 selepas lembaga pengampunan membuat keputusan untuk meringankan hukuman beliau. Lembaga pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya membuat keputusan itu ketika mesyuarat yang ke-61 pada 29 Januari lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh urus setia lembaga pengampunan hari ini, jumlah denda yang dibayar oleh Najib turut dikurangkan daripada jumlah asal, iaitu 210 juta kepada 50 juta ringgit. Anwar berkata Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan telah berunding dengan Peguam Negara, Perdana Menteri dan beberapa lagi mengenai perkara itu. Najib, 70 tahun, yang meringkuk di penjara Kajang sejak 23 Ogos tahun 2022 selepas disabitkan dengan kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional, telah memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi telah menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mendapati beliau bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah serta 1 pertuduhan salah guna kedudukan. Rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman itu telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan pada 2021 dan Mahkamah Persekutuan pada 2022 yang menyaksikan pengampunan diraja adalah satu-satunya harapan beliau untuk membebaskan diri. Saudara-saudara sekalian, itu jawapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu. Kita berharap semua orang dapatlah menerima keputusan ini dengan hati yang terbuka. Apapun pendapat anda semua. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.